السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وعلى الملائكة أجمعين، وعلى الأولياء والصالحين وعلى جميع بارك المؤمنين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه عنك آمين. يا ربي صل وسلم على محمد يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, semata-mata limpah kurnia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya dapat lagi menyambung mengenai pengajian kitab Al-Bahrain wa Majma' Al-Bahrain. Insyaallah pada malam ini sambung pengajian kitab tajuk Salatul Jumaah penghujung pada muka surat 47 baris atas sekali ya. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين. Dan disyaratkan pula dua khutbah dan sembahyang Jumaat itu genap bilangan yang 40 daripada awal khutbah hingga selesai sembahyang. Kemudian dikata disyaratkan pula dua khutbah. Jadi bagaimana sembahyang Jumaat ni dulu dengan dua khutbah. Jadi khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi sebagian ulama mengatakan dua khutbah Jumaat tu pengganti bagi dua rakaat zuhur. Jadi sembahyang zuhur setiap hari kecuali hari Jumaat, sembahyang zuhur yang 4 rakaat. Maka pada hari Jumaat disyariatkan kita umat untuk sembahyang Jumaat bagi orang laki-laki ya, tidak perempuan. Tetapi kalau orang perempuan buat sembahyang Jumaat, dia tak perlu lagi buat zuhur lah. Maka sembahyang Jumaat yang dilakukan 2 rakaat, yang 2 rakaat lagi mana? Maka yang 2 rakaat lagi digantikan dengan 2 khutbah. Itu qala ba'duhum lah kan. Maka 2 khutbah dulu diawal daripada sembahyang Jumaat kerana ada kaitannya. Sebab tu antara khutbah Jumaat dengan sembahyang Jumaat 2 rakaat mesti mualat, mesti berturut-turut. Jadi turun saja tu imam daripada tu khatib turun daripada mimbar, terus qamat, terus takbir sembahyang. Tak payah nak bagi arahan betulkan saf. Hanya kalau nak beri arahan betul sah, hanya cakap sawu sufufakum fa inna tasmiyatus sufuf ni qamatus salat. Samakan saf, rapatkan saf, Allahu akbar. Tak payah nak tengok hujung sana hujung sini, kerana antara sembahyang di lepas khutbah dengan Jumaat wajib muwalat. Begitu juga yang kita bincangkan tentang antara rukun khutbah mesti muwalat. Itu kedudukan asal rukun khutbah mesti muwalat. Tetapi kalau diselangi antara rukun khutbah tadi dengan wa'az dengan nasihat agamanya,
dengan nasihat agama, dengan pengajaran agama, itu tidak memutuskan mualaf. Tetapi dalam khutbah Jumaat tadi diselangi dengan cerita-cerita benda-benda dunia, benda-benda yang tidak ada boleh bawa bekal matinya, diceritakan dalam khutbah, maka menyebabkan khutbah kita terputus mualaf dan batal khutbah. Batal khutbah kena buat lagi. Dia kata disyaratkan pula, syaratkan juga dua khutbah sembahyang Jumaat itu genap bilangan yang 40. Ini syarat berikutnya. Bilangan 40 orang mustautin, yang mana dia aqil baligh, lelaki, dalam bilangan 40, termasuk juga bilangan 40 tadi ialah orang yang tidak ummi, bukan setakat mustautin bertanah air di situ, tak berpindah randah ke tempat lain, tetapi juga mesti sah sembahyang diri dia. Maksudnya kalau Fatihah dia baca betul, kalau sembahyang rukun sembahyang dia reti. Berapa ramai orang yang reti rukun sembahyang, kadang-kadang rukun dia kata sunat, sunat dia kata fardu. Ini yang dibahas dalam kitab. Maknanya kalau kita kata yang fardu itu sunat, yang sunat itu fardu, kalih belakang, itu menyebabkan batal sembahyang kita, maka tak masuk bilangan 40. Itu juga Fatihah dia baca tak betul tajwidnya, tak betul hurufnya, tak betul rukun sembahyang dia, tak betul dengan rukun qauli fi'li, tak betul. Adakah boleh masuk bilangan 40? Jawabnya tidak boleh. Macam mana kita akhir dunia ni, tak ramai orang mengaji agamanya, jadi ramai orang tertumpu dengan dunianya, jadi agamanya kurang. Jadi bila kita sibuk dengan dunia kita, kita kurang dengan agama kita. Tak kuat agamanya, tak kuat ilmu, tak banyak ilmunya, tak kuat amalnya. Kata bagaimana kata syair, nalqa'u dunyana bitamziki dinina fala dinuna baqin qala ma nalqa'u. Nalqa'u dunyana, kami tampung, kami pulun dengan dunia kami, sedang kami mencari-carikan agama kami. Dunia kami pun tak pergi ke mana, tak hebat pun dunianya, tak kaya pun orang lain boleh. Jadi agama kurang. Wala man nalqa'u, jadi agama pun jadi tipis, kurang amalannya. Itu banyakkan berlaku. Itu ada syairnya kan. Jadi kita kata bilangan 40 tu daripada awal khutbah, iaitu awal khutbah pertama yang dimulai dengan alhamdulillah sampailah akhir khutbah hingga selesai sembahyang, iaitu dengan imam memberi salam pertama. Bilangan 40 tu ada. Tapi bagaimana maksud bagaimana dulu makmumnya bila masuk rakaat kedua dia niat mufaraqah. Itu ada keharusannya kan. Bagaimana telah kita bincangkan yang lalu. Itu juga dengan sembahyang jamaah, maka tentang sembahyang jemaah fardu kifayahnya, sembahyang jemaah fardu ainnya, jadi dilakukan dalam keadaan berjemaah. Kalau gitu sembahyang jemaah dilakukan berjemaah, tadi jemaah pada tiap-tiap rakaat ataupun sekadar rakaat pertama, maka terangkat hukum fardu kifayahnya dengan melakukan sembahyang jemaah pada rakaat pertama. Apabila makmum masuk rakaat kedua, makmum di belakang niat mufaraqah. Tapi rakaat
pertama tu lengkap lah kan. Masuk rakaat kedua makmum yang berakah. Ini sudah kita mengerjakan fardu kifayah. Tapi janganlah buat macam tu kan. Ini hukum saja kan. Cadang lah kalau sakit perut ke apa yang kita sebutkan dulu. Itu juga sembahyang Jumaat. Jadi bila masuk rakaat kedua ada makmum dia niat mufaraqah. Sah saja sembahyang Jumaat dia kerana dia sudah mendapat satu rakaat bersama imam dia. Mendapat satu rakaat bersama imam dia kan. Itu dia kira satu rakaat. Tapi naknya jangan buat macam tu. Tunggulah sampai tu imam bagi salam. Jadi kita bagi salam, tapi terbaik lagi, nak baik terbaik lagi supaya iman kita kuat, dengan banyak akan amal soleh. Maka sebahagian daripada amalan dalam mafhum hadisnya, lepas pada Fatihah tu imam tu dan para makmumnya tolonglah ambil masa sekejap, baca Fatihah 7 kali, baca Qul Hu 7 kali, kemudian baca Qul A'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul A'udzu birabbin nas 7 kali, 7. Jadi lepas pada salam Fatihah 7 kali, Qul Hu 7 kali, Qul A'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul A'udzu birabbin nas 7 kali. Cantiklah buat macam tu kan. Lebih-lebih ni zaman COVID-19 ni kan. Jadi selamat diri kita, selamat keluarga kita akan berkat kita mengamalkan 7. Jadi kita patut buat macam tu kan. Itu amalan yang ada dalam hadisnya. Ada pun amalan para aulia, disunatkan, disuruh kita ni, digalakkan kita baca ilahila stulil firdausi ahla wala aqwa ala nal jahimi fahabli taubatan wa fil zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Tolong baca 5 kali lepas pada sembahyang Jumaat. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ulama besar, lagi wali besar, wali kutubnya, siapa mengamalkan ilahila stulil firdausi ahla wala aqwa ala nal jahimi wa habli taubatan wa fil zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. InsyaAllah mati atas iman, mata al-Islam, mati atas Islam. Itu nikmat besar kali kan. Tamamun ni'mati al-mautu al-Islam. Sempurna nikmat mati atas agama Islam. Itu nikmat yang hakiki. Bukan nikmat kesenangan, kehidupan, pangkatnya, hartanya, apa semua. Itu bukan nikmat yang hakiki. Itu tipu daya saja, ujian saja. Yang hakiki mati atas iman. Persediaan mati atas iman, ada jalan-jalan dia. Maka antaranya itulah perkaranya kan. Selain latihan kita dengan ibadat yang banyak, jadi ilmu yang lengkap, usuluddinnya, tauhidnya, fiqh, tasawufnya, itu bekal kita untuk pulang ke hari akhirat. Dunia ditinggalkan begitu saja, diserah dunia kepada orang lain. Pangkat dunia habis lingkup semua. Tatimmatun, ini satu tatimah, satu kesempurnaan penghujung kitab dah. Pada bab sembahyang Jumaatnya, maka setengah daripada sunat Jumaat itu mandi bagi mereka yang berkehendak hadir Jumaat, sama ada orang yang wajib Jumaat, iaitu kita yang aqil baligh lah kan. Aqil baligh, orang berakal, baligh ni. Kalau kanak tak wajib Jumaat, tapi kanak tu umur 10 tahun, tak nanti 12 tahun, 13 tahun, 10 tahun, ibu bapa sudah mesti
suruh anak dia, wajib dia suruh anak dia sembahyang, termasuk Jumaat. Termasuk sembahyang Jumaat, tutup aurat, puasanya. Kalau tak, ibai saja kan. Piak je. Termasuk sini Jumaat. Cuma kalau bilangan Jumaat tak masuklah kan. Tak wajib. Tapi kita, ibu bapa wajib. Itu cara mengajar adat ialah suruh dengan buat ibadat. Mengajar adat dengan suruh buat ibadat. Sama ada orang yang wajib Jumaat atau tiada yang tiada wajib Jumaat, seperti kanak-kanak dan orang perempuan. Jadi siapa-siapa lah, siapa-siapa yang nak pergi sembahyang Jumaat, sunat mandi Jumaat. Dan waktunya, waktu mandi Jumaat daripada fajar. Jadi daripada fajar, yakni masuk waktu subuh. Jadi apabila masuk waktu subuh, itulah bermulanya start mandi Jumaat. Tapi kurang afdal lah. Tapi boleh ya. Berbeza dengan raya. Kalau mandi raya Aidil Fitri, Aidil Adha, start bermula daripada tengah malam. Makna pukul 12 ke atas lah, kita kena berjamnya 12 ke atas boleh mandi raya lah. Sama ada orang yang nak pergi sembahyang raya ke, tak pergi sembahyang raya ke, sihat kan, sakit ke, ataupun perempuan tu uzur, haid, sunat mandi raya Aidil Fitri, Aidil Adha, sunat dakah. Siapa pi ke tak pi ke, itu Tuhan jadikan raya Aidil Fitri, Aidil Adha. Tapi sembahyang Jumaat ni itu raya tiap-tiap minggu. Itu raya tiap-tiap minggu. Bahkan dalam mazhab imam kita Asy-Syafi'i, hari Jumaat, Yaumul Jumaah, Jumaat serta malamnya, itu lebih afdal daripada hari raya kan. Itu kan. Jadi afdalul ayyamil usbu' Yaumul Jumaah. Afdalul ayyamil usbu' Yaumul Jumaah. Jadi hari dalam seminggu, hari yang paling afdal ialah hari Jumaat. Wa afdalu layali sana qadrul lailatul qadri. Wa afdalu layali sana lailatul qadri. Afdal sepanjang malam, dalam malam-malam dalam setahun, paling afdal malam dia malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tadi kita kata dalam masa seminggu tu hari paling afdal ialah Jumaat. Kalau hari dalam masa setahun, itu afdalu ayyamis sana Arafatu. Afdalu ayyamis sana Arafatu. Jadi hari dalam setahun paling afdalnya ialah hari Arafah, iaitu hari 9 Zulhijjah, yang mana taqau yang muktamadnya disebut Imam An-Nawawi, maka bermula takbir raya, lepas pada subuh pagi Jumaat 9 Zulhijjah. Itu afdalu ayyamis sanah Arafah. Maka pada di bumi Arafah juga pertemuan Tok Adam dengan Tok Hawa. Jadi masalah mandi Jumaat, jadi boleh dia start bermulanya lepas pada fajar, mana fajar subuh. Bila masuk subuh boleh lah. Sebelum tu kalau niat tak jadi. Dia niat ada waktu dia.
Dia niatnya ada waktu. Antara syarat niat mesti ada waktu. Kita kata lah ni bukan bulan puasa, malam lagi lepas Isya kita nak sembahyang tarawih, tak jadi tarawihnya, tunggu bulan puasa dulu. Dan yang afdalnya lebih banyak pahalanya, aksaru sawaban, tak kala hampir perginya. Jadi ketika nak pi sembahyang Jumaat, pergi sembahyang Jumaat. Ketika kita nak pi sembahyang Jumaat tu, tu dah hari yang afdal bagi waktu yang afdal untuk kita mandi ya. Tu kita sunat muakkad. Jadi mazhab kita sunat muakkad. Jangan mazhab Maliki wajib pada mazhab dia. Maka jika lemah daripada mandi sunat Jumaat, hendaklah ditayamum ganti daripada mandi Jumaat. Sahaja aku bertayamum, nawaitu tayammuma li sunnatil ghuslil Jum'ah. Sahaja aku mandi sahaja aku bertayamum ganti daripada mandi Jumaat ataupun mandi sunat Jumaat boleh. Saja aku bertayamum ganti daripada mandi Jumaat. Pasal apa? Pasal dia tak mandi. Jadi dia tak ada air untuk mandi kan? Boleh tayamum. Sampai tahap macam tu dah kan. Kalau tak tayamum tak apa kan. Tapi nak abang kata sunat muakkad tu, sunat yang amat dituntut, seolah-olah macam fardu. Tapi dalam tariqah sufiyah ada mandi sunat taubat. Dan itu tak disebut dalam kitab fiqahnya. Jadi dalam tariqah sufinya, tariqah Naqsyabandiyahnya, tariqah Ahmadiyahnya ada mandi sunat taubat, ada bacaan-bacaan khususnya. Itu mengikut ulama tariqah sufiyah. Apa dalam fiqah tak disebut dah tu. Jadi main fiqah yang mandi Jumaat, mandi gaya, mandi orang buat kerja haji, haji umrahnya, sunat haram. Kata dia, jadi sebab apa afdal mandi tu ketika dekat nak pi Jumaat baru mandi? Ini kerana mandi dekat nak pergi Jumaat baru nak mandi itu membawa kepada mubalaghah, lebih mubalaghah maksud dia. Jadi maksud tujuan menghilangkan bau yang kotor, bau yang busuk. Jadi maksud mandi ni menghilangkan kekotoran, daki-daki, busuk-busuk pada badan tu. Itu maksud mandi. Sebab kita nak berkumpul di masjid ramai, Jumaat tu berimpun lah kan. Jadi maksud tujuan mandi ni menghilangkan busuk-busuk, bau-bau busuk, cemar-cemar, daki-daki di badan. Jadi kalau kita jadi hilangkan busuk tu ketika dekat nak pi mandi, dekat nak pergi Jumaat. Lebih mubalaghah lagi ya. Lebih mubalaghah maksud dia. Itu terlebih sangat maksud dia. Kemudian kata dia dan setengahnya. Jadi maka hukumnya kalau kita tak mandi Jumaat hukumnya makruh. Sebab apa? Makruh sebab ada ulama iaitu mazhab Maliki, bagi mazhab Malik wajib mandi Jumaat pada mazhab dia. Maka al-khuruj al-khilaf mustahabbun. Keluar daripada khilaf ni sunat. Jadi ada khilaf ulama mengatakan wajib, nak keluar pada khilaf tu maka kita pun mandi kalau boleh mandi. Kalau di tempat kerja musafirnya nak mandi payah kan. Tambah musim-musim macam ni, wabak coronavirus,
Yang ni mungkin dia tak mandi dah, hilanglah kelebihan mandi dia. Dan setengahnya membersihkan, setengah daripada perkara sunat pada hari Jumaat itu membersihkan badannya dan bau yang keji, bau yang jahat. Bau yang jahat tu mana bau yang keji, yang busuk lah. Jadi bau yang jahat mana bau yang keji, yang busuk. Jadi hak busuk-busuk tubuh badan tadi tu dihilangkan. Tambah lagi, tambah lagi dia orang yang isap rokok kan. Dia nak pergi Jumaat dia isap rokok. Lagi masuk masjid sembang dengan kawannya bau kan. Ni masalah betul. Masalah besar orang isap rokok ni kan. Ganggu orang. Kalau makan bawang putih tahan lagi, tak apa lagi kan. Isap rokok ni tiada maaf bagi mulanya. Kalau lain tu ada maaf lagi. Berat urusannya. Jadi membersihkan badan dan bau yang jahat, yang ni bau yang keji, yang busuk dihilangkan. Setengahnya memakai yang putih. Perkara sunat lagi memakai yang putih. Mana memakai pakaian yang putih. Jadi sunat pada hari Jumaat kita pakai pakaian putih. Dan sunat pada hari raya pula pakai pakaian yang hijau. Jadi kalau hari Jumaat abyad, pakaian yang putih. Pada hari raya akhdar, pakaian yang hijau. Nak pakai putih pun tak apalah kan. Jadi mana pakaian nabinya putih dan hijau. Putih dan hijau. Jadi hijau pakaian ahlul jannah, ahli syurga. Putih pun samalah kan. Jadi bila putih tu lebih-lebih lagi kalau sejadah warna putih kan, seperti mana kita pernah sebut Rabi'atul Adawiyah, yang duduk pada zaman tabi'in. Satu perempuan wali besar, Rabi'atul Adawiyah, dia sejadah dia warna putih. Kalau kita sejadah kita warna merah, warna macam-macam kan. Dia warna putih. Itu afdal, bukan sekarang putih. Maka di keheningan malam dia munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mana dia mata dia mengantuk, kadang-kadang dia main mengantuk, dia pun kata dia ambil ayat buka mata, dia pun kata kat diri dia lah, dia cakap kepada diri dia sendiri, wahai mata yang mengantuk, dia kata inilah kain putih yang akan membalut tubuhmu kapan ketika kau mati, dia kata. Tak sudah mengantuk lah kan. Jangan mengantuk. Jadi itu makna putih tu mengingati mati, kain kapan ketika mati. Nak bawa kain kapan warna lain makruh pula. Nak bawa warna lain putih. Hari Jumaat putih. Dan mengeratkan kuku jika panjang, sunat lagi perkaranya. Jadi kalau mengerat kuku punya sunat jika panjang kaitnya. Jadi bagaimana dalam kitab Al-Anwar dan kitab-kitab yang lain lah. Maksud kitab fiqh menyebut bagaimana simpan kuku setakat 10 hari, jangan lebih. Kalau lebih pada sesuai hukumnya makruh. Makruh tu kalau kira ayak sampai bawah kuku. Kalau kita tengok kuku kita ni ayak tak sampai, tu wajib kerat tu. Tengok sampai ke tak sampai, kita tahu kuku kita kan. Bukan tu nak abang kan, air sampai ke tak sampai kan. Boleh tengok sendiri, kuku sendiri. Ayak sampai ke tak sampai. Bila ayak tak sampai, jadi dia kena wajib kerat kuku. Kata sunat kerat kuku ni ayak wudu sampai di bawah kukunya. Jadi kaifiat kuku berbagai-bagai lah kan. Berbagai-bagai kaifiat.
Maka antaranya kita start daripada jari telunjuk, 1, 2, 3, 4. Lepas tu yang kelima yang ni, lepas tu yang keenam yang ni, 7, 8, 9, 10. So banyak kefiat dah antaranya kan. Nak kerak kuku mana dulu pun boleh, tapi kefiat tu afdal lah. Dan kerak kukunya pada siang hari, jangan kerak waktu malam. Dan elok cari harinya hari Khamis, hari Jumaat dan hari Isnin. Paling afdal hari Jumaat lah. Tapi kalau kuku tu bermasalah, ayak tak sampai, keraklah hari apa pun. Jadi kerak yang ayak tak sampai, ayak yang sampai tak payah kerak lagi, taruh hari Jumaat, tidak ke hari Khamis ataupun hari Isnin. Maka sunat demikian lagi, dia kata demikian lagi bulu. Maksud bulu sini yakni bulu yang lain daripada rambut dan janggut, gitu. Jadi bulu ni umum, dia panggil bahasa Arab sya'ar lah. Sya'run dengan bulu. Maksud bulu ni mana bulu yang selain rambut dan janggut. Ni tak termasuk rambut, tak masuk janggut. Maka bulu selain rambut dan janggut lah. Maka sunat dicabut bulu ketiaknya. Ni sunnah Nabi Ibrahim lah kan ni kan. Jadi pada syariat Nabi Ibrahim, kerak kuku, cabut bulu ketiak, apa semua ni wajib pada syariat dia. Apatah lagi khatan. Jadi orang yang mula-mula khatan iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar ke dunia dilahirkan oleh bondanya Aminah radhiyallahu anha dalam keadaan sudah khitan, sudah mukhtatan, sudah berkhatan. Jadi syariat Nabi Ibrahim yang banyak-banyak syariatnya. Jadi sunat bagi kita antaranya ialah kerak kuku lah kan, cabut bulu ketiaknya. Tapi bagi yang wajibnya ialah khitan, berkhatan lelaki dan perempuan. Lelaki berkhatan, perempuan berkhatan tu wajib. Lain ni kerak kuku sunat. Sunat ni kalau ayak sampai. Bulu sunat cabut bulu ketiaknya. Dan diandamkan misainya. Diandam ni yakni digunting misai. Digunting misainya, nipih. Diandamnya, dinipih, digunting nipih misainya hingga nampak bibir dia, bibir mulutnya. Ini dia punya syarif dia punya misai dia tutup habis bibir mulut ni kah. Nak makan pun minum pun tersangkut dengan misai dia. Minta maaf lah kan. Jadi ini perkara yang tak sesuai lah. Jadi dalam syariat kita sunatnya misai itu digunting ataupun malah cukok. Cukok misai dia. Ataupun digunting, diripeh-ripeh. Ripeh-ripeh bagi anda ni, ripeh-ripeh gunting bagi nipeh-nipeh hingga nampak bibir dia, bibir mulut dia. Ni sampai tutup bibir mulut, misai panjang. Masalah fiqh kita yang kita bincang dalam bab wuduk, kalau misai panjang itu wajib sampai ayang bagi setiap misai yang hak tebal-tebal, hak panjang-panjang ni. Kalau janggut tebal, panjang janggut, tebal janggut, tak wajib sampai ke ayang setiap urat helai janggut ni. Bahkan sunat sajalah buat macam tu kan. Tapi misai tak. Misai kalau tebal macam mana apa wajib sampai ayang setiap helai ya, sampai ke kulit.
Ini syariatnya. Dan dicukur bulu ari-arinya. Jadi cukur bulu ari-ari. Jadi dalam fiqh kita menyentuh bulu ari-ari tak batal wuduk, tak batal wuduk. Yang sentuh batal wuduk ialah sentuh kemaluannya. Jadi sentuh kemaluannya itu batal wuduk. Dan memakai bau-bauan, jadi pakai atar lah, minyak wangi kita panggil atar, cahaya bau-bauan terbaik. Tapi orang para aulia, para wali, sebagian kita tasawuf sebut orang wali, sebagian tanda kewaliannya ialah bau harum di tubuh dia, bau harum di tubuhnya. Ini antaranya kalau ulama kita belah sini itu seperti Syekh Syekh Zaini Martapura Abah Guru Sekumpul ya. Harum tubuh dia. Dia orang wali ya. Jadi sebagian wali ada tanda yang macam tu, bukan semualah. Antaranya tanda dia tu ada. Nak cerita tanda wali tu payah. Payah nak kenal walinya. Tapi makna wali ke ataupun tidak walinya, antara hukumnya sunat pakai minyak wangi. Dan diam dan sunat diam. Itu ayatnya kan? Dan sunat diam serta mendengar akan khutbah. Jadi kita mustami', kita pendengar khutbah, ketika khutbah dibacakan, bila khutbah itu dibaca, kita sunat diam. Kalau kita duk cakap, jika Tok Khatib baca khutbah, tu pesanan dah tiap-tiap minggu. Tok bila kita dah pesan, suruh duk diam. Dia baca hadis kan, maklum. Maka maksud daripada hadis tu, faqad lara tu, hak kata maksud kata fala jum'atalah, maka Jumaat baginya. Maka bagi mazhab kita Syafi'i, orang yang bercakap ketika Tok Khatibnya baca khutbah tak dapat pahala Jumaat. Sembahyang Jumaat sah, amal Jumaat sah, mujung sah kan. Tapi pahala Jumaat tak ada. Orang main nak pahala Jumaat, bukan nak sah Jumaat. Sah Jumaat nombor satu dah. Nombor duanya nak pahala Jumaat. Pahala Jumaat tak ada. Pasal duk cakap ketika Tok Khatib baca khutbah, maka hukumnya makruh. Sekali pun kita bagi arahan kan budak, diam. Sah. Kalau arahnya uskut, sah. Diam. Habis pahala kita. Pahala Jumaat dah habis. Mayang Jumaat sah. Itu makna fala jum'atalah. Adapun tiga mazhab, Maliki, Hanafi, Hambali, bawa pada haram lagi tak sah. Habis ya. Sembahyang Jumaatnya haram pula, tak sah. Mujuk mazhab kita makruh. Itu dah pendek kata. Mazhab mana pun kata tak boleh, tak ada mazhab kata waktu khutbah Jumaat kita duk bercakap. Makanya kita faham daripada ketika khutbah tadi, ketika khutbah Tok Khatib, kita jangan duk bercakap dengan beri perhatiannya. Kalau ketika waktu baca kitab pun waktu kitab jangan bercakap. Akhiah tu. Ini hak baca kitab, hari Jumaat baca khutbah, ia duk bercakap apa makruh kan? Kelebihan majlis ilmu ada ke tak ada kan? Wallahu alam. Takut tak ada lah. Apatah lagi orang baca kitab dia duduk kat luar masjid sana. Itu bukan duduk dalam majlis ilmu. Orang baca kitab dia duduk main telefon. Duduk tenyih telefon dia. Tak lagi nak tenyih telefon pun luar masjid sana kan. Tenyih lagi telefon dia kan. Makruh begitu. Tak beradab majlis ilmu. Jadi itu kita kena jaga adab ketika khutbah. Jadi kalau dia bercakap dia bawa pada tak sah. Adapun mazhab yang tiga haram. Dan mereka yang masuk ke masjid pada hal imam membaca khutbah. Jadi ini hukumnya sekali lagi.
Dan mereka yang masuk ke masjid padahal imam membaca khutbah atau imam sedang baca khutbah, hendaklah ia orang yang baru masuk masjid, tak duduk lagi tu, baru masuk masjid tu, sembahyang sunat Jumaat 2 rakaat yang ringan keduanya. Yang ringan maknanya dia baca Fatihah je lah. Baca Fatihah kan, surah tu dia tak baca lah, dia ringan saja. Pasal tok khatib baca khutbah pasal kita suruh lewat, macam mana kan, kita lewatkan uzur kata uzur lewat kita. Jadi janji bila kita main lewat, tok imam tu tok khatib masih baca khutbah belum habis lagi, kalau kita sembahyang kan dan sembahyanglah 2 rakaat. Jadi bagaimana kita pernah sebut bagaimana hadis Sulaik Al-Ghatafani, bagaimana hadis Sulaik Al-Ghatafani. Jadi bagaimana Nabi sedang baca khutbah, Sulaik datang, sahabat nama Sulaik datang. Jadi Nabi kata kamu dah sembahyang belum? Maknanya Nabi kata kamu dah sembahyang qabliyah Jumaat ke belum? Sulaik kata belum. Kalau bahasa ni kata belum lah. Salli, Nabi kata sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang sunat qabliyah sebelum Jumaat. Bukan makna sembahyang sunat tahiyat masjid. Mana Sulaik sembahyang sunat tahiyat masjid kat rumah Sulaik? Tentu tidak. Maka itu dalil dalam mazhabnya sunat, ada sembahyang sunat qabliyah sebelum Jumaat, itu dia dikiaskan dengan ba'diyah lepas pada Jumaat. Jadi tetapi sekiranya kita lewat, betul-betul lewat ni kan, sampai-sampai tengok tu imam dah baca doa dekat-dekat nak habis khutbah kedua, nak habis dah, janganlah kita sembahyang sunat Jumaat lagi, kita berdiri lah. Berdiri tengok, berdiri lah, jangan duduk. Tak dapat pahala i'tikaf tu. Pahala i'tikaf dapat, tapi pahala tahiyat tu tak dapat. Pahala i'tikaf dapat lah kalau niat i'tikaf. Pahala apa dia, jadi pahala tahiyah menghormati masjid tak ada. Jadi kita sampai katakan tu imam dah nak habis dah khutbahnya, penghujung, jangan duduk, berdiri situ. Berdiri situ kan. Tu imam turun pamat sembahyang. Titik situ, kemudian maka haram di atas, tolong tambah kitab sikit. Maka haram di atas orang yang sudah hadir di dalam masjid. Maknanya ni cerita yang kedua pula, masalah berikutnya. Suatu orang sudah masuk masjid tadi, dia mai awal lah yang ni. Sebelum Tok Khatib naik mimbar, dia dah sembahyang sunat qabliyahnya, awal lagi dia sembahyang tahiyatnya, lengkaplah dia. Dia mai awal sebelum Tok Khatib memulakan khutbah. Apa dia kata dia? Maka haram di atas orang yang sudah hadir dalam masjid, makna dia dah duduk dalam masjid, ketika mana sebelum tu imam dia baca khutbah lagi tiada sah ia sembahyang sunat, lagi hukum tak sah. Haram mana penjaga haram lagi tidak sah sembahyang sunat, atau fardu, mana atau sembahyang fardu, pangaian dia. Jadi maknanya kita dah sampai masjid awal lagi, kita dah sembahyang sunat tahiyat masjid, lepas tu kita sembahyang sunat qabliyah, lepas tu tengoklah Tok Khatib baca khutbah. Tengah-tengah Tok Khatib baca khutbah, tiba-tiba kita aku nak sembahyang sunat aku nak sembahyang sunat mutlak ke, mana-mana sunat lah. Ataupun teringat, aku ni ada qada, aku ni qada tak habis lagi dah. Tengah-tengah sembahyang, tengah-tengah Tok Khatib baca khutbah, dia ingat aku nak buat qada.
sembahyang qada ni hak tinggal. Apa hukum? Haram lagi tidak sah. Ada perkara haram dan sah. Serta sahnya haram lagi tak sah. Ini hukumnya. Bila tu tak kala khatib membaca khutbah, jatuh kita tu lepas membaca tambah khutbah, tak kala khatib membaca khutbah sedang khatib membaca khutbah. Kata dia sama ada sudah perbuat sunat itu dahulu, makna dahulu daripada khutbah, sebelum tok khatib baca khutbah dah buat sunat tadi, sunat qabliyah kita kata, atau belum dibuat sunat lagi, atau belum lagi diperbuatnya perbuat sunat. Atau masalah ni dia masuk masjid, kita katakan dia masuk masjid, jadi dia masuk masjid awal tapi dia tak sembahyang sunat tahiyat, sunat qabliyah pun tak buat. Tak apalah, dia duduk aja, duduk alik, duduk aja, niat i'tikaf. Mungkin dia niat i'tikaf kita katakan. Bila tok khatib baca khutbah, duduk tengah baca khutbah, dia pun aku nak buat sembahyang sunat lah, aku tadi tak sembahyang sunat qabliyah, orang semua buat sunat qabliyah, aku malas ni. Tadi tak buat pun, masuk tadi awal-awal tak ada buat apa sembahyang sunat. Duduk tu sebelum tok khatib baca khutbah lagi. Ketika tok khatib baca khutbah, dia pun teringat, oh aku nak kena sembahyang sunat, malu ke orang, malas sangat nampaknya. Dia pun bangun buat, maka hukumnya haram lagi tidak sah. Itu setakat itu insya-Allah habis berkenaan tajuk sembahyang jemaat, hukum hakamnya. Dan insya-Allah mudah-mudahan pada minggu hadapannya tajuk baru iaitu babul salatul aidaini wa ma yata'allaqu biha, berkenaan sembahyang raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wallahu rasuluhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب الرحمة. اللهم بكرمك أن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن قرأ علينا وقرأنا عليه واستفاد منا واستفدنا منه برحمتك وكرامك إحسانك وجودك، وأن تجعل ما قرأناه لوجهك الكريم خالصا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.